Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung semula perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 22 surah Hud, iaitu surah yang ke-11 juzuk yang ke-12. Dalam ayat yang lepas itu Allah SWT menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang kafir yang menentang Nabi dan Rasul dan menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini akan dikenakan laknat dan juga azab yang pedih. Di dunia mereka akan dilaknat dan pada hari akhirat mereka dikenakan azab yang berganda dan pedih. Dan orang ni kata Allah SWT merupakan orang-orang yang rugi. Rugi dalam kehidupan dia di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Walaupun boleh jadi dia memperolehi kesenangan dan habuan dunia yang besar, tetapi di akhirat dia akan rugi kerana menerima azab dan juga hukumnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya selepas Allah SWT menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang kafir ini yang menentang ajaran Nabi dan Rasul, Allah SWT bawa kepada kita tentang keadaan orang yang beriman, orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dalam ayat 23 ni Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli-ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau sebelum ni Tuhan cerita tentang orang kafir, ayat ni Tuhan cerita tentang orang beriman dan melakukan amal yang soleh. Kita telah bincang dulu maksud amal soleh ni ialah, pertama, amal tu mestilah amal yang baik, yang menepati dengan ajaran agama dan dilakukan kena pada tepat dan kena pada masa. Itu dikatakan amal yang soleh. Dan yang ketiga Tuhan sebut ni, ciri yang ketiga selepas dia ni beriman melakukan amal soleh, orang ni pula wa akhbatu ila rabbihim, iaitulah mereka menunaikan ibadat, maksudnya ibadat khusyuk kepada Tuhan ni dengan penuh khusyuk. Kalau kita boleh hurah lagi, kalau dia semaya dengan sempurna. Kalau dia puasa dengan molek. Kalau dia buat haji dengan penuh menunaikan rukun. Dan begitulah juga benda-benda yang lain. Kalau kita boleh terjemuh lagu itulah. Cuma dalam konteks kalau biasa akhbatu ni, kalau semaya kan dia khusyuk maya. Dia tidak fikiran dia tidak bercabar. Dia tidak bercabar. Cuma kita ambil pengertian yang luas. Maksudnya buat ibadat tu dengan molek. Dengan molek. Semaya ni bukan hanya memenuhkan rukun saja, tapi yang penting ialah kehadiran hati kita. Sebab kita kadang-kadang kita semaya, kita jaga di segi tamak nino, di segi rukun dan sebagainya, tapi kita tidak jaga hati. Sebab tu bila kita semaya, fikiran dan hati kita ni pergi rata. Ada juga lagu tu semaya dia zahirnya molek. Zahirnya molek tapi hatinya lara. Sebab tu Sayyidina Umar pernah dia tengok seorang duduk semaya di masjid, tangan dia sekali jamuh piyuh, sekali gosok dagu, sekali jamuh baju, macam-macam. Kalau kita pergi Mekah tu, kita tengok orang Arab ni banyak pesi perangai lagu tu. Dia semaya dia lagi betul serba. Kalau kita orang Melayu juga, dia kilah kain dalam semaya. Jadi ni banyak orang Arab dia duk main jagut dia lah kalau kita perhati kan, di tanah suci Mekah ni. Jadi semaya ni kalau dalam ikut pandangannya, semaya yang tidak khusyuk. Sebab Sayyidina Umar bila tengok orang ni jamuh situ, jamuh sini, duduk tengah semaya ni, dia kata lau khasya'al qalbu haza la khasya'at jawarihu, kata Sayyidina Umar.
Kalaulah hati dia khusyuk dalam sembahyang ni, anggota-anggota badan dia pun jadi khusyuk juga. Mana tak gerak banyak. Tapi kalau duk gerak banyak, maknanya tidak khusyuk lah. Dia jawab telefon pun ada. Bunyi telefon dia akak solah dia. Dia tutup telefon. Jadi benda-benda gitu tu kita kena pakat jaga. Kena pakat jaga. Sebab itulah ulama bila dia bincang bab sembahyang ni, dia beri pedoman-pedoman kepada kita lagu mana kita dapat menghadirkan hati kita dalam sembahyang. Antaranya ialah kita kena faham bacaan dalam sembahyang. Sebab tu kita tak boleh ngapa saja, tapi cuba memahami bacaan dalam sembahyang. Kalau Fatihah tu biar kita boleh faham makna Fatihah. Sebab dalam satu hadis kursi Allah SWT berfirman, dia kata aku bagi ke dalam sembahyang tu gia hamba-Ku dengan gia aku. Dalam satu hadis kursi kalau kita baca, ada gia hamba, gia aku. Jadi bila kita sebut gini, alhamdulillah, tu dia kata hamidani abdi. Hamba aku telah memuji aku. Jadi sebab tu kalau kita sembahyang walaupun kita sorang, kalau boleh kita berhenti setiap ayat tu, jangan kita sambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita berhenti. Barulah dia katakan bahasa mudah tu dia jawab. Sebab tu kita ni sedang berbicara. Bahasa dia sedang berdialog dengan Tuhan. Sebab benda tu dia doa. Sebab tu Fatihah ni antaranya lah doa kita. Jadi sebab tu jangan kita kadang-kadang baca senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Ada setengah lagu tu lorak ke dia sembahyang lorak. Jadi kita tak ada nak menghadirkan hati. Menghadirkan hati kita ni dalam sembahyang. Dan kita tak rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas nombor satu kata ulama ialah kena faham bacaan. Kita baca Allahu akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Lepas tu at-tahiyat ke apa semua ni biar kita faham. Biar kita faham. Sebab sembahyang tu sendiri keseluruhannya adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang dari segi bahasanya bermaksud doa. Bermaksud doa. Solah tu bermaksudnya doa. Dan memang keseluruhan kandungnya bacaan kita dalam sembahyang itu adalah merupakan doa kita. Antara dua sujud sebab kita kata Rabbi firli warhamni wajiburni. Habis tu doa tu kita. Doa so kita minta dengan Tuhan. Jadi sebab tu asas nombor satu kata ulama ialah cuba biar faham bacaan tu. Jadi kita lama lagi umur 40, 60 tak faham lagi, belajar untuk faham. Barulah dia jeliga. Dia nak suruh jeliga tu pentingnya. Kita dengar lagu ustaz, boleh-boleh tak faham pun sedap, kalau faham kau sedap. Tak gitu lagu ustaz tu ramai ke nak, tapi gapo tak kata pun tak tahu. Muka tak faham. Jadi sembahyang kemudian antaranya kata Imam Ghazali kalau kita baca tulisan tu, kita tengok mata kita di tempat sujud. Kita sembahyang ni mata kita tu tumpu ke tempat sujud. Jangan duduk sembahyang tengok berapa orang malam ni bilik. Dia duduk bilik, dia paling hitam belah-belah jeling ke mata. Kalau ada lik kiri aku tak ada malam ni gimana? Sedap lagi dia sembahyang dia tengok dia balik Mekah. Sejadah dia tu gambar Masjidil Haram. Dia duduk perhati pintu mana aku masuk buat ni. Tu masalah juga. Ada setengah tu pintu mana dia kata dia masuk. Jadi penuh sembahyang tu. Jadi sebab tu kata Imam Ghazali antaranya ialah kita tengok di tempat sujud. Tengok jangan liar, mata ni jangan liar. Jangan liar. Tu antara. Lepas tu cuba elok ke geruk. Sebab tu dalam masak kita ni kalau 3 kali dia batal sembahyang. Dia batal sembahyang. Pasal dia nak suruh kita ni khusyuk dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Tapi bukan senil lah benda ni. Kita sendiri hamba sendiri pun bukanlah 100%. Tapi orang dulu ni kita tengok masjid utuh pun tak lari. Dalam riwayat ni, tapi riwayat ni pun tak pastilah. Sayyidina Ali pernah dalam satu peperangan kena anak panah. Di pohon kau di betih dia, nak cabut tak boleh sakit. Sakit anak panah masuk. Sakit lah. Sayyidina Ali kata tunggu aku pergi sembahyang. Dia ambil sembahyang, dia sembahyang.
Duduk tengah semaya tu orang cabut. Orang cabut tu dia tak khabar. Sudah-sudah maya dia tanya, cabut dah ke tak? Orang cabut dah. Pasal apa? Khusyuk dia. Sebab tu semaya ni sebut sebagai mi'rajul mu'min. Perjalanan rohani orang beriman ke langit. Mi'raj ni makna naik ke langit lah, macam Nabi Mi'raj. Mi'raj tu. Jadi dalam satu riwayat disebut as-solah ni ialah mi'rajul mu'min. Perjalanan orang beriman ke langit, iaitu perjalanan rohani. Mana jiwa dia tu apa ni ngadak Tuhan dia cara satu. Sebab tu dia mari gapo pun tak ada gapo satu pasal tumpuan dia khusyuk. Nak khusyuk tu payah. Jadi hak ni lah kalau kita nak tafsir ayat ni, wa akhbatu ila rabbihim. Orang yang khusyuk dalam menunaikan ibadat. Puasa kita pun lagu tu juga dah haji. Sebab tu dalam hadis kan disebut puasa ni ialah kalau orang tu tak boleh tinggal nyapu nyupuh kecek uduh ngopak, maka baik tak usah puasa. Tu bahasa mudahnya. Kita ni kebanyakan kita puasa ni dalam istilah ulama disebut puasa orang awam, iaitu puasa tak makan tak minum tak isap rokok tak korek hidung. Tu biar usah tambah so lagi kan. Tak makan tak minum, lepas tu tak isap rokok, so lagi tak korek hidung. Tu kalau zaman budak tu tak terlai dia ludah tu habis rata sampai kering tekok-tekok. Pasal orang tua kata kena ludah tu kat kita. Jadi puasa kita ni banyak kan lagu tu ya. Tapi hati kita, fikiran kita tidak puasa. Jadi puasa ni yang akhbatu ni, yang khusyuk ni ialah puasa rohani, puasa jiwa, puasa fikiran kita, bukan setakat jaga makan minum. Lepas di segi hukumnya, lepas dalam puasa kita tu kalau kita tak makan tak minum tak isap rokok tu lepas dalam hukumnya, wajib tu lepas. Tapi nilainya tak ada. Nilai tu tak ada nilai. Puasa kosong. Kalau ibarat kata ulama, kalau kita buat ibadat ni tak ada jiwa, semaya tidak khusyuk, puasa tidak molek, supaya kita wagi bangkai kepada Tuhan. Kita pergi apa ni? Kerangka saja. Kerangka. Isi tak ada. Jadi kita pergi sembah Tuhan tu bagai kosong. Kalau kotak kosong tak ada isi. Jadi tak okeylah kita nak pergi ke Tuhan bagai ni, bagai yang tak ada nilai. Semaya kita yang tak ada nilai, puasa kita yang tak ada nilai. Haji lagu haji juga. Sebab tu dalam haji fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa-siapa yang pergi haji ni Tuhan kata dalam Quran tu fala rafatha, jangan dia buat benda-benda rafath. Rafath ni biasa mudah kak kecek bagai-bagai itu pogo dengan bini lah. Pogo dengan bini, cuik cerapek gapo dengan bini tu dalam waktu kita ihram. Kita ihram tu jadi rafath. Ataupun nyapu, kalau bahasa kita mudah, nyapu nyupuh. Wala fusuk, perbuatan. Di segi perbuatan yang tidak molek. Baloh dengan orang, sebagai contohnya ambil selipar orang di masjid. Wala jidala, dan tidak berbantah-bantah. Tidak berbantah maksudnya duk berteking, duk gapo, tak ada pasal-pasal. Sebab haji ni banyak ujian. Kadang-kadang dia pakai selipar kita depan gitu ya. Cakap bertembuk lah kita. Jadi itu antara nak royak, nak khusyuk lah tu. Ibadat tu biar comel. Sebab tu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ni asah. Saya sebut ni nak peringatkan diri saya sendiri dan kita semua, supaya biar ibadat kita ni ada nilai pada sisi Allah Subhanahu Taala dan comel, bukan setakat perbuatan zahir saja. Zahir saja ni dia jadi macam kita wikako kosong. Tak ada isi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang buat ibadat ni dengan khusyuk, dalam ayat ni Tuhan kata ulaika ashabul jannah. Bila dia beriman, beramal soleh dan melakukan ibadat dengan khusyuk, tiga perkara tu, ulaika ashabul jannah, mereka itulah ahli syurga. Mudah ya masuk syurga ni sebenarnya. Tuhan beri garis panduan yang mudah saja. Atas kita dulu dalam surah Al-Kahfi kan. Akhir surah Al-Kahfi itu sebut dua, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman dan melakukan amal soleh ni kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Adalah baginya, tentu bagi dia ni ke apa lah? Duduknya, tempat duduk esok di akhirat ialah dalam syurga. Kanat tu fi'il madhi. Benda ni fil mustaqbal, akan datang, tapi Tuhan royak hak lepas. Maknanya kata ulama pasti terjadi.
pasti berlaku. Mana kalau beramal amal soleh, pasti masuk syurga. Tu jawab dia, pasti masuk syurga. Jadi nak masuk syurga ni iman dengan amal soleh. Kalau ni dia tambah sesuatu lagi, wa akhbatu ila rabbihim. Khusyuk dalam mengerjakan ibadat. Tambah lagi naik nilai kita. Jadi tu apa bui ulaika ashabul jannah, mereka itulah ahli-ahli syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, iaitulah di dalam syurga tersebut. Kekal siapa bila-bila. Kemudian dalam ayat seterusnya, ayat 24 dia kata masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami hal yastawiyani mathala afala tadhakkaru. Kita sambung lalu. Bandingnya dua gulungnya, iaitu dua gulungnya tadi, yang kafir dengan yang beriman yang kita bicara ni, Tuhan kata itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celak serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya setelah kamu mengetahui yang demikian. Maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Maknanya Tuhan kata bandingnya orang beriman dengan bandingnya orang kafir ni serupa orang yang buta dan pekak dengan orang celak dan dengar. Mana orang kafir ni umpama orang yang buta, bukan setakat buta, pekak. Pekak ni tuli lah. Kita bahasa mudah kita kapung, kita jarang sebut pekak. Kalau pekak bahasa jenis pekak baduk. Kita kata jenis bahasa berjenis pekak baduk. Biasa kita sebut tuli. Jadi orang ni berat tak berat tu hari gambar orang kafir ni nombor satu tu buta. Orang buta ni susah dah hidup dia. Walaupun kadang-kadang baik pada kita. Kadang-kadang orang buta ni ngapa Quran lebih baik pada kita. Tapi bandingnya tu Tuhan kata orang buta ni memang susah hidup dia. Dia terpaksa bergantung kepada orang lain. Pas tak padan dengan buta ni dah kata orang kafir ni tuli pula, pekak pula. Buta dah satu hal, pekak pula. Nak hidup warna. Nak hidup warna tu. Kalau buta saja telinga dengar boleh kira orang panggil, "Hei hei, mari." Tapi ni telinga pula tuli, mata tak nampak. Jadi berat tu bagi gambar. Jadi orang ni bandingnya dia serupa orang buta dengan orang pekak. Ada pun orang beriman ni ialah orang yang celak. Mata dia celak dan telinga dia dengar. Tu bandingnya jauh. Beza antara si buta dengan si celak, orang yang pekak dengan orang yang tuli. Jadi Tuhan buat gambar. Tuhan buat gambar bandingnya antara beriman dengan tidak beriman. Jadi Tuhan kata hal yastawiyani masalah. Adakah golongan kedua-dua golongan ni sama? Tentulah tidak sama. Maka Tuhan kata afala tadhakkarun. Tidak, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf. Jadi sebab tu bila kita beriman, mana kita ni tidak buta dan kita juga tidak tuli. Pasal apa? Sebab kita melihat kebenaran dan kebesaran Tuhan. Mata kita ni kita boleh tengok kebesaran Tuhan. Sebab tu orang beriman ni dia celak pasal dia melihat kebesaran Tuhan ni dengan mata kepala dia. Lepas tu dia mendengar, iaitu mendengar ayat-ayat wahyu-wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi dan Rasul. Kemudian habis itu kita masuk ni perbincangan kisah Nabi-Nabi. Surah Yunus, surah Hud ni antara surah Al-A'raf, surah Al-Anbiya, antara surah-surah yang membawa kisah Nabi-Nabi. Jadi kita masuk yang pertama ni ayat 25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh. Lalu dia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Jadi Tuhan buat mari cerita dengan Nabi yang pertama, iaitu rasul sebenarnya. Sebab sebelum ni ada Nabi Adam dan ada Nabi Idris. Nabi Adam dan Nabi Idris ni cuma dua orang ni dia tidak bawa dakwah lagi. Sebab Nabi Adam ni dia dengan isteri dia, lepas tu 4 orang anak. 2 lelaki 2 perempuan. Jadi masa tu orang hidup atas tauhid. Bila mari Nabi Idris, lepas pada tu manusia masih lagi hidup di atas tauhid, tak ada syirik. Orang beriman belaka buat benda yang baik. Tapi selepas pada Nabi Idris wafat, Nabi Idris wafat ni tak silap dah tempoh berapa ribu tahun tak tahu. Manusia ni mula melakukan syirik. Mula melakukan syirik, membina mengukir patung-patung dan kemudian dia sembuh. Masa tu ada 4 patung yang utama. Patung ni asalnya ialah orang-orang soleh di kalangan kaum itu. Jadi orang soleh ni membimbing kaum dia ni di atas akidah tauhid. Tapi bila sampai masa mati,
Bila mati orang ada ni nak menzahirkan ingatan kepada orang mati, maka dia membina patung. Apa kita kan ambil gambar, tok gambar dinding ayah kita hak mati, anak kita hak mati sebagai ingatan. Jadi dia apa buat? Tok situ tak ada warga satu lagi letak. Inilah orang soleh zaman dulu, orang yang bimbing kita, bawa ajak kita pada benda molek. Tapi lama kelamaan syaitan mari menghasut. Hasut akhirnya sembuh. Mula-mula letak untuk ingatan, akhirnya sembuh. Sembuh tu sehingga berlakulah syirik. Berterusan beberapa generasi. Sebab tu dalam Islam setengah lah ni pun masih ada pandangan, iaitu kita tak boleh patung ni tak boleh buat. Kau kerah kat gambar pun tak boleh. Gambar tak boleh. Tu ada khilaf di segi gambar, tak ada khilaf. Tapi patung ni memang ada ulama yang kata boleh buat patung. Sebab nak mengelakkan syirik itulah. Takut kita ni lama-lama mensyirikkan Tuhan dengan menyembah patung-patung. Sebab nak ambil daripada pengajaran. Jadi akhirnya Allah SWT menghantar Nabi Nuh. Nabi Nuh ni kira Nabi dan Rasul yang pertama. Sebab dalam ayat ni Tuhan kata kami telah mengutuskan Nuh kepada kaum dia. Sebab Nuh ni sebelum cantik jadi Nabi, Tuhan beri kesedaran dah dia. Bila dia cerdik, dia tengok kaum dia ni buat benda tak betul, duk sembah patung, duk sembah batu, sembah berhala. Jadi dia ni cerdik, dia mikir gapo dia yang patung tu boleh buat. Gapo dia batu ni boleh buat. Sedangkan batu ni diukir oleh manusia sendiri, manusia yang ukir, manusia yang buat, cuci, basuh, tiba-tiba sembuh benda tu. Jadi dia sendiri tu Tuhan beri kebijaksanaan pada dia, daripada dia start remaja tu dia tak boleh terima dah. Sehingga akhirnya dia bawa diri, duduk jauh pada kaum dia, tak masuk, tak capur dengan orang, duduk teriuk, sedih tengok kepada keadaan kaum dia. Kalau kita baca dalam tafsir tu, dalam kisah tu, sehingga akhirnya dia dengar suara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bunyi suara tu, ya Nuhu kam tanuhu, wahai Nuh, berapa lama mu ni nak meratap, nak bersedih. Nama dia nama lain. Kalau kita baca dalam kitab, apa tak ingat lama dah baca tu, nama dia lain. Tapi diberi gelaran Nuh sebab dia banyak meratap. Dia banyak meratap, dia banyak duk sedih melihat keadaan kaum dia. Jadi lekatlah nama Nuh. Siapalah bila-bila pun orang sebut Nabi Nuh. Jadi akhirnya Tuhan hantar malaikat, dan malaikat kalau kita istiharlah pada dia ni sebagai Nabi dan Rasul. Lalu dia berdakwah kepada kaum dia dengan ayat ni. Dan ni dia sebut rekah, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ni seorang rasul, pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Iaitu apa dia? Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya, kamu akan ditipu azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Jadi bawah ni tulis, setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pesuruh Allah dan menerangkan dengan dalil-dalil dan bukti tentang kebenaran kerasulannya dan kebenaran Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya, maka mulai dari ayat ini, iaitu ayat 25 ni, Allah Ta'ala menerangkan pula perihal Nabi-Nabi yang telah diutus kepada kaum masing-masing dan akibat orang-orang yang kufur engkar, sebagai memberi semangat supaya junjungan kita Nabi Muhammad SAW berjuang terus menyiarkan Islam, dan janganlah dihiraukan golongan yang menentangnya, juga memberi contoh tauladan bagi umat manusia mengambil iktibar dan insaf. Jadi bermula pada ayat 25 ni, Tuhan wak mari kisah Nabi-Nabi Rasul ni. Pertama nak beri semangat pada Nabi kita Muhammad SAW yang berhadapan dengan penentangnya. Jadi Tuhan royak bukan mu seorang orang lawan, bukan mu seorang orang kata koksi-koksi, orang maki dalam Twitter, tulis dalam Facebook, bukan mu seorang. Kalau kita guna bahasa. Tapi orang dulu pada mu ni, bermula pada Nuh ni pun, dia sudah berhadapan dengan cabaran yang berat dah. Menentang manusia yang kufur. Jadi beri semangat kepada Nabi. Yang kedua, pada kita lah orang beriman ni. Sebab lepas pada Nabi, tanggungjawab kita macam saya sebut dulu, Ibnu Katsir dalam huraian dia sebut kita orang Islam ni ummatud dakwah, umat yang bertanggungjawab menyampaikan agama setakat yang kita boleh kepada orang ramai. Jadi bila kita nyapa benda molek ni, walaupun sikit, orang akan kata macam-macam. Kalau kita rajin mai masjid, oi lebah weh. Kita dengar kan tu, oi lebah. Kita duduk dengan saing kat dia, bunyi orang bel kata maaf weh, kawin nak pergi mai dulu. Lebah weh demo.
Cara itulah kadang tu melemahkan semangat kita. Tidak kata moleklah demo pergi comel, demo pergi. Dak lebah weh demo. Kayak dulu kan bila orang puai tutup aurat pakai tudung, dia gelar apa? Hatu kumkum. Mana orang Islam ni orang Melayu ni hatu kumkum. Hatu kumkum. Bila orang pakai jubah, sipir janggut ke apa nak jadi arak dia kata. Nak jadi arak. Padahal benda-benda ni semua amalan sunnah. Pakai jubah, sipir janggut, ni amalan sunnah. Tapi orang kita sendiri sama-sama kita. Jadi makna kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran. Walau kecil sekalipun, dia kadang-kadang boleh melemahkan jiwa. Dia kata bila orang kata kita pakai tak pergi. Setengah tu ada orang pakai tudung molek-molek. Kata darak mu ni zaman dah ni. Akhir buka tudung. Nama mana dah tapi menuju artis. Artis pakai tudung molek-molek, buka tudung. 2-3 orang. Tapi menuju orang baru ni, orang Kelantan ni pakai puluk. Tidak pakai tudung, pakai nikok lah puluk. Kau janguk nampak. Janguk. Jadi nak ayat cabaran dalam hidup. Jadi buat mari kisah Nabi ni sebagai iktibar dan juga semangat kepada kita. Jadi hak Nabi Nuh bawa ni asah kepada ajaran agama ataupun dakwah ialah Allah ta'budu illallah. Tu nombor satu risalah ataupun mesej perjuangan Islam ni ialah supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan syirik kepada Tuhan. Tu asah dakwah. Mana-mana pun dakwahnya itulah tujuan dia. Walaupun bentuk kita berbeza, orang ni ambil berdekatan ni, orang ambil berdekatan ni, tapi hakikatnya nak bawa manusia kepada agama. Bawa kepada agama. Cara saja yang berbeza. Sebab tu Amos selalu sebut dalam bab berdakwah ni kita tak usah duk balas cara. Masing-masing pilihlah cara yang sesuai dengan dia. Sebab kita nak pergi tempat tolong belaka. Kita ni kalau ibarat nak duduk pacu, kita nak pergi Kota Baru belaka. Nak pergi Kota Baru, sama ada Iyomo ke Iyomo lah. Muka orang pakai pergi Iyomo lah. Jadi kita tu nak pergi setempat tu ya. Cuma orang ni pergi kok kalau cepat. Orang ni pergi kok Panji. Orang ni pergi kok Bekhi Kok pelik sikit dia unggah kok Pasir Putih dulu. Lepas mari tu. Tapi semua tu nak pergi situ belaka, nak Kota Baru belaka. Jadi kita duk balas apa? Demo muka nak terakhir Kota Baru minyak. Minyak pun ada. Dia unggah kok Pasir Putih nak teh kereta. Paling nak salah dia. Jadi dia hok pergi ke Pasir Putih pun janganlah salah orang hok pergi ke Panji. Jangan salah orang pergi ke Kerspa. Sebab tujuannya sama. Yang berbeza ialah pendekatan yang kita panggil sebagai manhaj. Orang putih kata metodologi. Approach kita. Hak tu yang berbeza. Jadi kita buat kerja masing-masing. Tapi masalah kita hari ni dia baluh. Hak tu kata hak ni tak betul. Hak ni kata hak ni tak betul. Hak tu jadi masalah kita tu. Pasal duk bagi kata mu aku. Padahal kalau buat masing-masing buat kerja, selesai masalah. Demo cari orang lagu ni. Orang hak minat dia turut demo. Orang ni pun ada sebab minat orang tak serupa. Ada orang dia suka lagu ni, sesuai bawa cara kita. Ada pengikut dia. Hak ni ada. Tapi jangan balas dia kena ada orang putih kata understanding. Kecik putih sikit dah apa. Kena ada persfahaman. Kena ada persfahaman dalam membawa agama. Barulah jadi hebat. Baru jadi hebat. Sebab manusia ni bermacam-macam. Tidak ada satu golongan yang mampu tarik semua orang. Orang ni dia ambil berkat ni bukan semua orang turut dia. Ada orang tak turut. Maka hak tak turut tu biar orang lain pula pergi cari. Sebab kita nak ikat ikan lah. Ada orang ni ikan dia ni dia boleh ikan halus-halus. Ikan besar kena orang lain ikat. Moga upah tak serupa kan. Hak ni upah cacing tak kena ikat ikan ayo. Moga cacing kena upah besar udang ke. Sebagai contoh. Itulah contoh bandingnya kita dalam dakwah. Soal ni hak mau selalu tak tukar, sama tu. Ya kita banyak tidak faham, siapa kita balas sama kita. Mung kata aku tak betul, aku kata mung tak betul. Pada tujuannya nak bawa manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asasnya ialah alla ta'budu illallah. Jangan kamu sembah kecuali Tuhan. Tu asas dia. Sebab kalau kita langgar ni, kita sembah lain pada Tuhan, kita esok akan dikenakan azab yang pedih. Tu Nabi Nuh kata situ. Kemudian seterusnya ayat 27 ni Tuhan cerita reaksi daripada kaum dia. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina
min fadlim bal nadhunnukum kadzibin. Jadi bila Nabi Nuh ni dia rekah cerita ni. Kalau kita baca cerita betul panjang lagi. Jadi bila dia bawa agama ni kepada kaum dia, jawab kaum dia ialah, maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, iaitu kaum Nuh itu, kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu mempunyai sebarang kelebihan, keistimewaan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Jadi ini respon ataupun reaksi daripada kaum dia, terutama al-malak. Dalam Quran ni Tuhan guna istilah al-malak. Al-malak ni ialah orang-orang yang ada pengaruh dalam masyarakat. Sama ada dia tu boleh jadi raja, kemungkinan dia tu Perdana Menteri, boleh jadi dia ni ketua kampung, boleh jadi dia ni bangsawan, boleh jadi dia ni orang kaya. Tapi semua dalam istilah Quran dia panggil al-malak. Sebab kita akan jumpa waqalal mala'u waqalal mala'u. Malak-malak ni merujuk kepada orang-orang yang ada pengaruh, yang boleh pergi orang dalam masyarakat. Jadi inilah orang yang paling kuat menentang dakwah Nabi dan Rasul di mana-mana. Dan hujah dia mudah ya. Dia kata dalam ayat ni, dia kata, aku tengok mu ni Nuh serupa orang ramai-ramai. Tak ada kelebihan apa-apa. Nak turut gua nak mu. Pitih tak ada. Harta tak ada. Pakak tak ada. Paha duk turut mung tu pula ialah araziluna, orang-orang dogo. Araziluna ni kalau kita kat orang dogo. Dogo ni maksudnya orang jenis hak miskin, jenis hak tak ada jawatan, orang kampung, orang hak tak ngaji. Ni nak ayat lumrah perjuangan Islam. Sebab tu perjuangan Islam di peringkat awalnya biasa orang biasa ya turut. Orang hak ada harta, ada gapo tak turut. Orang jenis korporat jutawan ni biasa tak turut. Tak turut tu bukan kerana tak betul. Kalau kita baca dalam sirah Nabi, khusus tentang Nabi Muhammad, bukan kerana Nabi bawa tak betul. Tapi orang-orang ni kalau kita baca dalam sirah dan kita tengok Quran sendiri cerita, ialah kerana dia tak boleh terima orang hak dogo biasa ni jadi ketua. Sebab dia tahu kalau dia terima dakwah tu, hak ni lah kena jadi ketua. Kalau dalam kisah Nabi Nuh, kalau dia berimeh dengan Nabi Nuh kena jadi ketua. Dia turut Nabi Nuh. Jadi nak turut ke mana Nabi Nuh ni? Mari masjid berjalan kaki. Mari masjid berjalan kaki. Perih. Masuk kedai kopi minum teh. Tak ada bitih lah tu ayat jawabnya. Pergi Kota Baru naik bas. Jadi nak turut ke mana orang lagu ni? Dia ni mari masjid, BMW. Belfire bagai macam tu. Lepas dia pula makan kelas-kelas restoran. Jadi nak turut ke mana? Jadi orang kata jatuh. Jatuh kau? Jatuh jiho. Jatuh kedudukan dia kalau turut orang miskin. Ini memang dalam sejarah semua Nabi Rasul. Sebab orang miskin ni dia nampak. Dia nampak kebenaran, dia nampak keadilan, dia tak ada kepentingan. Tapi orang-orang ada pakat ni nombor satu sekali. Dia ni kelihatan Nabi Muhammad jelas. Sebab tu dia petikan Nabi, bapa dia kata Tuhan latihmu Muhammad. Bapa wahyu ni turun pada mu ni Muhammad miskin, yatim piatu. Tak ada gapo. Bapa Tuhan tak turun ala orang yang mana? Ala qaryataini azimatai, dua bandar yang utama, iaitu Taif dengan Mekah. Sebab orang Taif ni orang hebat, orang kaya, orang jutawan. Kalau kita Malaysia ni kan, duduk mana? Damansara Haid. Damansara Haid ni, kalau sebut Damansara Haid Kuala Lumpur ni, orang kelah-kelah lah duduk situ. Bukan orang sepupu kita ni jogi raung tengok tu ya. Tapi Damansara Haid ni orang kelah-kelah, Bukit Utan, Jalan Yutan sebagai contoh. Tu memang tempat kelah-kelah lah tu. Jadi mu ni Muhammad mari kampung duduk mana tepi sungai. Duduk dalam basah ya. Jadi situ bandingin nak semudah. Jadi orang Arab ni petika, apa tu nak turun kamu tak turun ala rajulin min qaryataini azimatain, daripada dua bandar utama Taif dengan Mekah. Sebab Mekah ni jutawan kopra Abu Sufyan sebagai contoh, Umayyah bin Khalaf. Ni orang-orang yang hebat, kaya raya. Jadi serupa perangai tu zaman lah ni pula gitu. Alah turun ustaz tu naik motosikal. Bereh-bereh mari ngajar. Naik motosikal, bawa kereta. Dah lah kereta second tayar second lagi. Bukan setakat kereta second tayar pun second.
Dia nak dengar ke mana ustaz lagu tu. Tu contoh paling mudah. Dan ini memang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu orang bawa agama ni, orang jeh. Pasal tadi orang memandai kepada zahir. Tapi ini ujian yang kita kena hadap lah. Sebab bukan kita zaman ni saja. Zaman Nabi, semua Nabi lagu tu ni dah sebab apa ni, wa ma nara kattabaka ila allazina hum aradhiluna. Orang-orang dogo, orang awam biasa, badiar ra'yi. Kalau kita kat pasal ni tak cerdik. Badiar ra'yi ni orang putih kata simple minded. Orang yang simple minded. Simple minded ni kalau kita kat orang tak cerdik lah. Sebut kat pakai cayo lah. Bunyi kata nak rombok kabinet pakai kalu belakang hari ni. Macam contohnya. Siapa ada orang tanya, ustaz jadi gapo esok? Dan nak rombok kabinet ni. Kata hamba tak terima surat lagi. Silap-silap jadi Perdana Menteri pun tak tahu esok. Jadi kita tinggallah cerita tu. Tapi nak ayat badiar ra'i ni orang yang simple minded people. Orang yang biasa saja, orang biasa. Dia tak payah mikir, payah. Mudah ya dia mikir. Kemudian wa ma nara lakum alaina, kami juga tidak memadai kamu min fadlin. Tak ada sebagai keistimewaan. Sebab mu ni orang biasa, mudah lagi. Sebab biasanya Nabi dengan Rasul ni selepas berusia 25 tahun baru Tuhan pilih. Nabi kita Muhammad SAW 40 40. Dia sekitar 40 tu baru Tuhan latih. Takat kita duk baca-baca ni biasanya umur mati 40 tahun ni baru Tuhan latih. Jadi muda lagi 40 tahun ni beliau. Beliau. Kalau ni 40 tahun ni kau muda, sebab ada orang 95 tahun nak jadi Perdana Menteri lagi. Jadi 40 tahun ni muda benar dah banding dengan 95. Sebab tu hamba suruh muda, mula-mula suruh tua dah umur 60. Tapi bila tengok 95 naik angin lagi, kita pun naik angin juga. Baru pada lawe. Jadi nak royak. Jadi hak ni jadi tak ada gapo menuh. Wa ma bal nazunnukum kazibin, bakal kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Mu ni kecek pelawak. Reka ya cerita ni. Tu sebagai contoh. Lalu dia jawab, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh berkata, dia jawab, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku serta dia mengurniakan pakat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya? Jadi dia jawab, buktinya ada aku buat mari ni sebab barang aku kecek ni bukan barang biasa. Sebab Nabi Rasul ni dia kecek barang orang tak je dengar. Gapo dia? Tentang Allah, tentang kehidupan akhirat, tentang syurga neraka, tentang dosa pahala. Ni barang orang tak je dengar. Orang tak aja dengar. Kaum dia tu tak tahu barang tu. Sebab masa tu orang hidup dengan kekufuran. Orang tak percaya dah kepada Tuhan. Kalau percaya pun Tuhan kosi-kosi. Jadi bila Nabi buat mari ni barang baru, barang pelik. Sepatutnya itu menjadi bukti kebenaran. Kebenaran Nabi ni. Tapi Nuh kata oleh kerana mu ni buta dah pandanganmu, sebab hatimu ni daripada awal lagi tak boleh terima. Sebab tu kalau kita dengan Quran kan, kita tengok apa orang boleh baca Quran, macam orang putih dia boleh tafsir Quran tapi tidak berimeh. Sebab hati dia tutup dah. Hati dia tu tutup dah. Dia pergi baca Quran pun bukan nak cari hidayah, nak cari barang yang dia rasa dia boleh guna. Tu beza dia. Jadi ni Nabi Nuh kata, mung ni dia kata, mung bukan tak nampak rahmat yang Tuhan beri kepada aku, kebenaran yang Tuhan beri, tapi fa ummiyat alaikum, maka tertutup dah segala-galanya pasal hatimu ni memang tak si terima. Jadi aku tak kena nak paksa mu, anulzimukumuha, tak kira aku ni nak paksa mu supaya terima Islam. Ni payah juga nak sebut ni anulzimukumuha. Kalau baca Quran ni antara ayat ya payah nak baca ni anulzimukumuha. So lagi wa ma huwa bimuzahzihi. Tu payah belaka masa pengaji jangan budak cakap pihak lah tok guru. Masa betul bukan bimuzahzihi tu nak boleh betul waktu. Jadi itu jawab Nabi Nuh. Dia sambung lagi ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu
innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan ketahuilah wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu, kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Jadi Nabi Nuh jawab, aku beroyak agama ni, ajak kamu kepada Islam ni, aku tidak minta upah apa-apa. Buat semata-mata kerana perintah Tuhan ya. Kerana perintah Tuhan saja. Aku bukan minta nak jadi ketua, tidak minta gaji, tidak minta upah, tapi aku hanya nyapa. Sebab ganjaran aku sesuatu Tuhan beri. Yang kedua, Nabi Nuh kata, sebab kaum dia tadi, kalau kita baca dalam kitab tu, dia bakit apa ni orang turut mu ni, orang kampung biasa, orang dogo-dogo. Kalau mu nak suruh kita turut mu ni, tak okay, kita nak saing apa puak ni. Kita ni puak-puak VIP. Hak ni makan cokok haru apa pokok ya. Nasi buku yang buat kita tak okey, boleh makan lagu tu. Makan pinggir cap piyung. Ada pinggir cap piyung kan, pinggir plastik. Cap piyung. Jadi tak boleh duduk. Jadi kalau mu nak suruh kita turut mu kena hambak puak-puak ni. Jadi tu Nabi Nuh jawab ni, wa ma ana bitaridil ladzina, aku tak akan hambak puak-puak ni. Sebab demo ni berimeh. Berimeh dah esok dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan nak ayat sini kalau kita tengok ni segi ajaran agama, nak ayat dalam Islam ni tak ada tara lah. Kaya miskin, berpakat tidak berpakat serupa ya pada penilaian agama. Ni nak ayat dasar keadilan Islam. Semua ni apa ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tengok zaman kita kan semaya di masjid ni kan, mari siapa pun duduk situ je belakang. Tak kira menteri tidak menteri. Cuma kita cedek tepat kau menteri, kau raja tu takut dia kena berebu. Pok-pok kita tak boleh kira. Dia tak cara apa. Pakai nak pergi pakat duduk ya. Jadi sebab tu kita sedia tepat. Bukan gapo. Tapi nak ayat semaya ni lagu tu ya. Pasal depan Tuhan ni sama ya. Mu kaya, mu cerdik, mu ada harta, gapo mu ada pakat pun, tapi depan Tuhan sama saja. Dalam masjid ni dia tak ada tara. Dia tak ada tara. Cuma orang besar tu bila dia mari secara rasmi kita kena cedek tepat, bukan salah. Tak okey raja nak mari tepat kita nak semaya bawah tu. Lepas pak tembok dari duk cokoh depan meja maya. Tak sung lagu dak kalau raja mari. Jadi sebab tu kita cedek tepat. Tu ya bendanya. Tapi masjid ni bebas terbuka luas. Itu nak ayat istimewa Islam. Dan ni disebut ni. Dalam ni kalau kita boleh faham makna ni. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan hambak orang-orang yang beriman. Sebab demon ini esok akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Nuh kata walakinni arakum qauman tajhalun. Aku tengok kamu ni ialah sebagai kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Sebab orang ni dia tengok dengan mata kebendaan. Islam ni dia tengok dengan mata rohani. Mata rohani dia beza. Sebab tu benda orang putih polo ni kan, orang barat, orang moden ni tak kena kita tak ada bersatu. Sebab kita tengok mata lain. Mata kita agama ni mata rohani. Mata apa dunia moden ni mata kebendaan. Dia tengok orang ni, kalau pakai janguk gapo kereta besar, tabik lalu. Kalau mari dengan basikal atau jalan kaki, pakat buat tak cara pada cerdik jalan kaki kadang-kadang pada bawa kereta. Tak, kadang-kadang cerdik jalan kaki lagi. Sebab bawa kereta tu kadang driver ya. Dia enggak driver ni bukan nak hina driver, tapi kita kira dari segi kelulusan latar belakang dia. Apa kita kadang bila tengok kereta kan ingat kereta ni boleh sewa. Boleh sewa kereta. Sebab tu kalau cerita sikit dah. Cerita apa ni? Apa? Luqman Al-Hakim. Pada satu riwayat dia kata bukan Luqman tapi Johar. Tapi kita tak cara lah tu kat mana sebab dua-dua ni ada cerita. Jadi orang panggil dia pergi makan gula. Makan gula. Dia ni jenis tai biasa sok mau pakai lebih kurang. Jadi bila orang panggil dia pergi nyoh-nyoh. Tak ada orang lain. Tak ada orang jemput dia masuk ke apa pada orang kenal. Tapi kerana dia pakai lebih kurang, orang pergi sambut ni hok mari pakai baju comel, hok berjanguk ke apa mari dengan kereta pakai sambut. Tak ada orang cara dia pun nyoh-nyoh bawa diri seorang. Duk cokoh tu,
Orang pun tak ajak makan, tak akak. Dia duk mikir guano pelik. Dia tengok. Dia kata kali kih aku pakai dogo kali ni kata. Dia pun balik. Buka mari ambil harga mahal. Dia ada juga duk sipir tu. Dia pakai yok comel, hok jangok, jubah hok nampak mahal kelah ke apa, pakai serban molek mari. Mari tu gak duk jauh orang panggil tu. Selekeh. Dia kata lagu ni rupanya. Aku mari tadi tak ada selekeh pun. Apa aku pakai jangok semak ni, selekeh jauh lagi. Bawa dia ni tempat duduk tu duduk ke apa. Baru dia mikir kali demo ni kis pakai kali. Kis aku makan. Lalu dia pun ambil gula lesek baju. Ambil air percik lesek baju. Lesek dia makan lah mu dia tahu nak jamu mu bukan jamu aku. dia kata kau baju kau jubah dia tu. Dia ambil pek baju dia makan kenyai dia kata. Orang nak jamu mu bukan nak jamu aku. Aku mari dah tadi tak ada orang cara. Okey aku pakai mu ni pakai layar belakang. Makan dia kata kenyai. Tu nak ayat cerita betul ke tak tahulah. Tapi ada ditulis nak ayatnya manusia ni melihat zahir. Melihat zahir, melihat penampilan, dia tidak tengok hati. Sedangkan orang yang dekat dengan Allah SWT ni banyak kianya memang selekeh lah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, dia kata boleh jadi orang ni rambutnya kusuk masak, bajunya tapung, pakai lebih kurang. Tapi kalau dia lau aqsama 'alallahi la abarrahu, kata Nabi, kalau dia bersumpah dengan Tuhan ataupun berdoa pada Tuhan makbul lalu doa. Mu tengok orang yang boleh asy'asa arbara, Nabi kata dia ni rambut reseng macam orang tak mandi, baju tapung, tapi lau aqsama 'alallah la abarrahu, dia angkat tangan ya Tuhan kabul lalu. Pasal nak ayat dekat dia dengan Tuhan. Sebab tu wali-wali Allah SWT ni kadang-kadang kita tengok memang kita tak terfikir. Supaya orang gila dia kata wali-wali Allah. Macam Habib Nuh hak suhu di Singapura tu kan. Habib Nuh ni kan pakai selekeh ya. Dah buat dia pelik. Dia masuk alai kedai dia bagi barang ke budak-budak. Masuk alai kedai ambil barang pergi. Geger tu alai kedai. Geger dia tak bayar pitih ke apa. Jadi perbuatan wali-wali Allah ni memang pelik-pelik. Tapi orang ni lambat doa ya. Kita cakap mai ajak 40 hari pun tak jadi apa lagi. Pasal tika tu yang ingat ke Tuhannya. Tika susah tu. 40 hari tu tak baca Yasin 40 tapi tika lain tak percaya Tuhan. Tu masalah. Jadi wali Allah ni dia dengan Tuhan dekat. Tuhan ni dekat. Jadi sini nak ayat apa ni? Orang-orang ni kadang kita tak boleh nak kata bila kita tengok zahir. Sebab tu ingat tamu pergi Mekah. Orang-orang alim besar pergi Mekah ni beringatlah kalau temu orang pelik-pelik, nampak apa ni miskin, nampak apa jangan mudah kita itu. Sebab kita tidak tahu boleh jadi mereka tu wali Allah SWT. Salah kita buat, seru hati dia kan, jadi kerja lah. Jadi kerja. Kadang-kadang Tuhan nak uji, mari hok pelik-pelik tu. Mekah banyak lagu tu. Kalau orang biasa pergi Mekah dia banyak duk cerita temu-temu. Di tempat kita pun kalau Masjid Muhammadi tu ni orang yang biasa lah dia cerita kat hamba. Kalau pergi boleh puasa, malam-malam temu orang pelik-pelik. Kalau boleh puasa. Kita pergi lepas-lepas pukul 12. Memang temu dia ada orang pelik-pelik. Tapi hamba tak jadi, tak berani. Takut mari pelik kita lari. Baik dah segi petai lagi. Tapi ada beberapa orang yang memang orang rohani tinggi lah. Dia sebut Masjid Muhammadi kalau boleh puasa pergi lepas pukul 12 malam. Terah boleh 2-3 malam. Kakek temu makhluk-makhluk yang pelik. Orang-orang yang pelik. Nak terah boleh puasa tarpeh lah. Tak puasa tahun ni habis dah. Terah lagi. Tapi kena beringatlah sikit. Nama balik demi. Baik, balik pada cerita kita. Kemudian Nabi Nuh jawab lagi. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tazakkarun. Dan lagi wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Jadi kena beringat dengan orang miskin ni terutamanya, kena beringatlah. Kadang-kadang orang miskin ni dia bawa kebaikan kepada kita. Cuma ada juga orang ambil kesempatan tu tak lari dah. Tapi roliknya orang miskin yang jujur ni dia membawa berkat. Bawa berkat kepada kita. Yang kita tidak tahu. Sebab dalam satu hadis tu disebut
Islam ni ditolong, agama ditolong ialah antaranya kerana doa orang-orang yang miskin, orang susah. Wa hal tunsuruna illa bi du'afaikum. Kamu tak ingat ke Tuhan kata kamu ni dibantu oleh Allah kerana orang-orang miskin. Orang miskin yang tak ada kepentingan apa-apa dia doa. Doa dia tu lebih mustajab daripada kita. Kita ni ada kepentingan kadang-kadang nak beragah. Dalam doa pun nak beragah lagi. Jadi orang miskin dia tak ada apa-apa. Dia tak ada kepentingan. Jadi bila dia berdoa tu berdoa dengan jujur. Dia kecek-kecek pun betul. Jadi hal ni sebab tu saya kata wahal tunsuruna illa bidu'afaikum. Kamu tidak tahu boleh jadi kamu ni ditolong oleh orang-orang yang miskin. Apa terjemah miskin? Du'afaikum ni orang yang dhaif. Dhaif ni bahasa mudah kita miskin lah. Orang miskin pencarian tak ada gapo hidup susah, maka kita panggil orang yang dhaif. Jadi sebab tu Nabi Nuh kata, kalau aku tolak orang-orang miskin ni, aku tak secara pada dia, lagu mana aku nak jawab dengan Tuhan? Bila aku bertemu dengan Allah esok, Tuhan akan tanya, "Apa mu hamba pokok miskin? Apa mu tak cara demo ni?" Aku nak jawab gimana? Kata Nabi Nuh. Seterusnya kita pergi lagi, jawab dia lagi. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminaz zalimin. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu di sisiku ada perbendaharaan Allah, dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh jawab, sebab tadi kan orang kata mu ni orang biasa ke apa. Jadi dia kata, aku ni memang tak ada harta benda sikit abu. Tak ada pembendaharaan Tuhan. Walaupun aku Nabi, tapi tak ada kekayaan dengan aku. Dan aku pun tak tahu barang gaib. Gapo nak berlaku lepas ni, esok aku tak tahu, nak royak tak boleh. Sebab aku ni berdasarkan ilmu Tuhan bui. Esok kita tahu, lepas ni kita tahu dah apa berlaku. Lepas dia kata aku pula bukan malaikat. Aku pula bukan malaikat. Sebab kalau kita tengok dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang Arab ni soal, apa Tuhan ni tak atas malaikat? Apa atas manusia supaya Muhammad? Apa tu tak turun malaikat? Senin waktu hijrah lalu. Tapi kalau kita baca Al-Quran itu dia jawab juga, sebab malaikat ni dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Jadi kalau dia juruh pun orang kata boleh lah, mungkin dia tak ada nafsu. Dia tak ada erang sikit abu tengok ni lofa pun supaya tengok ramai-ramai apa batai pisau. Tak ada serok gapo satu. Tengok harta pun tak ada gapo satu. Tengok gapo pun tak ada gapo. Jadi orang kata boleh lah juruh, mungkin tak ada perasaan. Maka sebab tu kata ulama, Tuhan hantar manusia juga nak royak nafsu-nafsu kita ni kita boleh kawal. Nabi kita Muhammad SAW nafsu dia ada dan dia kuat sebab tu isteri dia 9. 9 tu antara tandanya kata ulama ialah tanda kekuatan apa ni? Syahwat dia lah. Sehingga dia boleh sampai 9 orang isteri. Kita ni seorang tu pun jenuh makan tukar ali. Obat tu obat ni. Ni 9 isteri. Dan Nabi penuh dari satu riwayat tu, dia raung habis 9 orang semalam ni. Start lepas Isya, sampai subuh habis 9 rumah. Oh, kena kita jelepek petang. Kalau kita orang biasa ni. Tapi nak oyak kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bui ke dia tu. Sebab tu dia boleh kawal sampai 9. Tapi dia boleh kawal diri dia. Dia boleh kawal, dia boleh puasa, dia lapar sebab kita juga, nak makan juga. Tapi boleh puasa. Boleh puasa sunat. Dia nak tidur sebab kita juga, tapi boleh bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi semaya. Jadi kalau kita nak kata tak boleh buat, ni Nabi boleh buat. Tu kata ulama, sebab tu Tuhan pilih manusia. Dia tidak pilih malaikat. Sebab kalau malaikat orang buat, boleh muka dia malaikat. Dia tak ada gapo. Tengok roti cana tak teliu. Tengok nasi goreng tak teliu. Tengok orang puas tak ada rasa. Boleh lah. Jadi itu antara alasan sebab tu ulama kata kenapa Tuhan memilih manusia. Nak royak ajaran Islam ni manusia biasa mampu melaksanakan. Manusia walaupun dia ada nafsu, dia ada keinginan gini tapi dia mampu.
Tu atas tujuan. Jadi puak ni duk bakit malaikat. Tapi Nabi Nuh jawab, aku pun bukan malaikat. Dan aku tidak menolak orang-orang yang miskin ni. Sebab kalau aku buat benda lagu tu, dia kata aku ni termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Kita pergi sikit lagi dah. Qalu ni jawab, kaum dia jawab pula. Dialog ni, dia berdialog. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ni. Nabi Muda ni. Mereka berkata, kaum dia berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami, lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Habis dah tu dia nak bahas tak boleh, berujah tak boleh, akhir cabar. Awak marilah azab. Kamu kata kalau tak berimeh ada azab. Awak mari azab, nak tengok setahu mana azab. Tu orang Abi Moda. Abi Moda. Sebab memang dia kalau tengok di segi agama, kebenaran Islam ni bila berdepan dengan orang yang bukan Islam, dia benar. Sebab Islam ni daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Sebab tak mau sebut dulu kan, kita kalau kita faham agama kita molek, kita boleh berdepan dengan apa-apa. Cuma masalah kita, kebanyakan kita tidak faham molek agama kita. Sebab tu kita tak boleh mempertahankan agama bila orang serang, bila orang kritik, sebab kita tidak cukup bekal. Tidak cukup bekal. Sebab tu kita kena faham agama kita supaya kita boleh jawab. Dan dalam Quran ni banyak jawapan telah disediakan oleh Allah SWT untuk mempertahankan agama. Jadi bila berdepan dengan Nabi, sebab Nabi Rasul ni Tuhan wahyu kita. Jadi dia berujuh. Dia jelas, dia berjelas, dia bilang, akhir tak lagi gak. Awak mari ya. Awak marilah hukum itu. Awak marilah azab. Jadi Nabi Nuh jawab, qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Allah jualah ia akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika dia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Jadi Nabi Nuh jawab, azab-azab ni ketentuan Tuhan. Aku tak boleh paksa Tuhan, tak boleh minta dengan Tuhan azab mari, tapi ni ketentuan Allah. Tuhan akan nentu bila kaum ni nak binasa, bila kaum ni akan dikenakan azab. Ni kerja Tuhan. Memang kita tak boleh buatkan satu. Kita suruh pada Tuhan. Mungkin kita tengok hari ni pun, bila Tuhan tentu ni macam-macam berlaku atas dunia. Tak boleh nak pergi dah kita manusia. Bejok lagu mana, pas hari ni sebab tu tak jumpa lagi vaksin coronavirus ni. Tak jumpa, walaupun ada bunyi kata Cina dapat buat dah vaksin tu. Tapi tengoklah dulu lagu betul kau tak betul tu. Bunyi kata akan mari dalam bulan depan kau ke Malaysia. Tapi tak tahulah setara mana. Agak-agak betul lah. Tapi nak ayat lama mana? Berapa bulan dah ramai mana dah mati. 1 juta lebih dah kan? Seluruh dunia ni 1 juta dah pak mati. Vaksin ni belum lagi ditemui oleh manusia. Bunyi kata ada. Dia nak ayat kerja Tuhan. Jadi Nabi Nuh kata, hak ni pun kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Jadi kalau aku nasihat puak-puakmu ni tak jadi kerja juga sebab mu degil. Tak saya terima kebenaran. Am yaqulu naftarah qul iniftara'ituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Mereka terus berdegil, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-ngadakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka-reka akan wahyi itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu, dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku. Jadi demo ni dia tuduh Nabi Nuh ni ngaku ya Nabi, bawa wahyu sedekah hak sebenarnya tidak. Jadi apa ni tuduhan ni serupa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kan kita baca dalam sirah ni panjang kan. Orang Arab ni tuduh dia ni ahli syair, tuduh dia ni tukar sihir, tuduh dia ni tukar tenung. Macam-macam tuduhan. Dan mereka siapa kata pelawuk. Nabi Muhammad ni pelawuk. Hak dia royak tu tak betul belaka. Dia reka ya. Bukan hak Tuhan royak. Ni jadi kita tengok ni kalau kita perhati, kalau kita baca semua sirah Nabi ni, perangai ni serupa. Sikap manusia zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW dengan zaman kita ni, orang yang menentang Islam ni pesih tulu ya. Kalau kita kata bahasa kasar, spesies tulu.
Spesies dulu ya. Cuma tubik dari rupa lain-lain. Zaman dulu bangsa go ni, rupa lagu ni, zaman lah ni mari dalam go ni. Mari supaya kita zaman kita kan, orang sama-sama bangsa dengan kita, berlawan dengan kita ni. Orang Melayu juga. Lepas tu orang di Asia juga sebagai contohnya gitu. Jadi tapi nak ayat sikap tu serupa. Sikap tu serupa, orang menetek Islam ni dulu dengan sekarang sama. Dan sebab tu hujah agama ni sama Yang mula sampai hari ni pun hujah ni serupa Dia tidak berbeza. Cuma cara kita persembah tu, kita berhujah tu mungkin pendekatan berbeza. Tapi isinya isi dulu isi dulu. Jadi hak ni kalau kita perhati ni dalam cerita-cerita Nabi dengan Rasul ni, sifat-sifat manusia yang disebut sebagai perangai. Perangai manusia ni kata ulama dia tidak berbeza dulu dengan sekarang. Sebab itulah Islam ni, agama Islam ni dia mari dengan apa? Mari kepada fitrah. Mari kepada fitrah. Mari pada fitrah. Sebab fitrah ni dia tak berubah. Jadi disebut fitrat Allah. Fitrah ni kalau bahasa ni kita panggil sifat semula jadi. Sifat semula jadi yang ada pada manusia ni, yang pada zaman Nabi ada, siapa zaman kita ni dia tidak berubah. Siapa kemak pun manusia ni itulah sifat manusia. Sebab tu Islam ni dia mari dia tuju kepada fitrah. Dia tuju pada fitrah manusia. Dia tidak tuju pada benda lain. Ilmu mungkin berbeza, teknologi mungkin berlainan. Tetapi fitrah manusia dia tak akan berubah. Dia kata fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamu. Fitrah Tuhan ni dia tidak berubah. Iaitulah gapo kalau kita belajar dari segi psikologi, perasaan manusia ni nak cari tempat dia gantung dalam hidup. Perasaan tu nak bergantung pada satu kuasa yang lebih besar pada dia. Hak tu ni perangai tu yang mula lagi. Sebab tu bila dia tak jumpa Tuhan, dia sembah tari, dia sembah bulan, dia sembah apa ni peti, dia sembah ribu, dia sembah bukit buka, dia sembah yang kita panggil fenomena alam. Supaya orang asli duduk dalam hutan, orang Indian dulu, dia sembah fenomena alam. Sebab sifat manusia ni nak gantung. Dia nak gantung kepada satu benda yang lebih kuat pada dia, lebih besar pada dia. Tapi kalau dia tak temu kamu, dia kira kasih. Atau akhir sembah dewa. Dewa kan macam-macam kan. Dewa ni kalau hamba duk baca ikut paham hamba, jin lah. Jin ni semua kita panggil dewa. Dewa-dewa ni lah jin. Sebenarnya jin. Dalam cerita wayang kulit tu. Memang tu buat jin, anu mereka putih ke apa ni. Jin lah tu, bukan orang. Boleh lompat 7 benua. Bukan seni. Semua dalam wayang kulit tu mungkin ada tok dalal ya. Kalau tak ada tok dalal tak jadi kerja juga. Tapi nak ayat kehebatan tu 7 benua ke apa semua tu pasal sebenarnya mereka ni memang jin. Jin dia bukan manusia. Sebab tu kekuatan dia, kehebatan tak serupa kita. Dia lebih. Sebab jin ni kalau kita baca dalam kitab, perjalanan dia utara, timur dengan barat ni semata ya. Seru gitu siapa. Duduk di timur dia boleh mari ke barat. Duduk di barat boleh pergi ke timur. Dia gerak seru. Kita nak pergi ni berapa belah jam naik kapal terbang. Nak pergi England tu kak berapa belah jam? 12 jam lebih. Kalau direct flight pun dalam 10 hingga 12 jam. 12 paling cepat dah tu. Turki tu kalau kita pergi Turki, direct flight daripada Kuala Lumpur 10 jam. Tak berhenti tu straight 10 jam. Tu baru sampai Turki. Ni timur dengan barat. Timur barat seru. Sebab dia ni dia tidak terikat dengan sebab dia bukan makhluk fizikal. Kalau kita guna bahasa mudah, makhluk jin, malaikat ni bukan makhluk fizikal, dia makhluk rohani. Makhluk rohani. Jin ni ataupun jin lah. Jin ni dibuat daripada api. Daripada pucuk api. Min naris samum, daripada pucuk api yang panas. Kalau pucuk api ni macam gas dapur gas tu biru tu. Duduk atas tu malaikat dibuat daripada cahaya. Jadi makhluk ni dia bukan fizikal. Dia makhluk spiritual dia panggil. Makhluk spiritual dia tak terikat dengan alam. Dengan kita. Kita ni sebab kita ada fizikal dan spiritual. Ada roh, ada jasad. Sebab tu kita lekat. Kita lekat. Pergerakan kita dikawal oleh ruang dan masa. Apa dia panggil time and space. Time and space ni mengawal kita. Sebab tu pergerakan kita terhad. Tapi makhluk ni dia tak ada, dia tak terikat, dia seru gitu ya. Pasal dia makhluk spiritual, lebih lagi malaikat. Sebab tu malaikat ni naik langit ni perjalanan dia 1000 tahun.
Kalau kita manusia biasa ni, kita memerlukan 1000 tahun. Tapi malaikat ni, dia boleh pergi dalam kiraan dia sehari ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam surah Sejadah. Surah Sejadah kita buat email baca pagi Jumaat tu. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanah. Naik langit tu dalam tempoh perjalanannya alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun mengikut kiraan kita manusia. Tapi bagi dia tu sehari semalam 1000. Kan malaikat dia gilir kan, dia turun malaikat siap. Dia habis shift dia waktu asar. Habis dia shift waktu asar. Masuk asar, mari dia ganti subuh pula. Dia ganti subuh, dia tukar tu. Dua shift sehari. Sebab tu bapa atarusnya semaya asar ni dengan subuh ni semaya yang penting. Kerana masa tu malaikat tukar shift. Jadi biar dua-dua shift ni tengok kita ada di masjid. Tu kata ulama. Hak ni nak naik, dia tengok, ada kawan tu masjid. Hak turun pula, ada di masjid. Jadi mari subuh pun, ada juga masjid. Nak sejadi saksi. Sebab itulah semaya asar dengan semaya subuh ni, nilai dia besar banding dengan semaya lain. Payah ketek sebenarnya taing tu payah. Taing subuh lah kau payah. Kalau salah kena bani, kena gapo pula kat. Kau lah payah. Kat buat kita ni mandi tak habis sekolah, tak cuci. Mandi junuk buat kita ni sekolah. Go sampai habis hai. Dia orang lagu ni kena pergi selai sungai baru dia cuci. Nabi mai mandi sebeledi ya. Sebeledi selesai mandi junub. Kita ni sekolah tak habis lagi. Was-was lagi buat kita. Tu masalah kita. Asal ni tanya orang lorak. Orang lorak asal tanya lorak. Lorak situ lorak sini tanya asal. Jadi sebab tu dua waktu ni amat besar nilai dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala, terutamanya waktu asar disebut solatul wusta. Semaya yang pertengah. Jadi balik pada cerita kita. Jadi lepas pada tu Tuhan bila cerita ni kita pergi sikit sebelum kita berhenti. Ayat 30 ni, kita berhenti ayat ni. Bila dah berlaku dialog dan sebagainya antara Nabi Nuh dengan kaum dia apa semua ni, lalu Tuhan kata wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Jadi bila dah lama dah duduk berdakwah ni, kalau kita baca dalam sirah tu 950 tahun. 950 tahun. Nak ayat lama tu. 950 tahun, tapi dalam ayat Quran itu kata fama amana ma'ahu illa qalilun. Tidak beriman dengan Nabi Nuh ni kecuali sikit. Tak sampai 100 orang. 950 tahun, kau beriman tak sampai 100 orang. Penak juga tu deh. 950 tahun. Jadi bila dah selesai ni Tuhan pun ayat mana? Cukuplah wahai Nuh, dia kata demon ni tak akan beriman kepadamu kecuali hak beriman dah. Maka sebab tu Tuhan kata jangan engkau berduka cita. Mu tak usah rusing gapo lah, walaupun hak beriman ni sikit, mu habis masa 950 tahun dah, Tuhan kata jangan kamu berduka cita. Ni mari ayat ni wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ni Tuhan suruh buat kapal. Ni kita sambung kuliah akan datang lah. Kalau sambung tak ada habis ya, tak ada siap kapal. Kalau baca malam ni tak ada siap kapal. Jadi insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Kisah Nabi Nuh diperintahkan membina bahtera oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.